Baiklah, seterusnya kita akan belajar mengenai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Rajah menunjukkan sel haiwan. Struktur sel haiwan ada 4. Mari kita belajar mengenai struktur sel haiwan. Yang pertama, membran sel. Yang kedua, nukleus. Yang ketiga, mitokondria. Yang keempat, sitoplasma. Seterusnya, mari belajar mengenai struktur sel tumbuhan. Yang pertama, nukleus. Yang kedua, mitokondria. Yang ketiga, sitoplasma. Yang keempat, membran sel. Yang kelima, dinding sel. Yang keenam, kloroplas. Dan yang ketujuh, vakuole. Seterusnya, kita fokuskan kepada tajuk fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan. Kita mulakan dengan fungsi sel haiwan terlebih dahulu. Seperti yang terlihat di gambar rajah, struktur yang berbentuk sfera ini dinamakan nukleus, yang mana berfungsi sebagai mengawal keseluruhan aktiviti sel, dan ia juga mengandungi kromosom yang terdiri daripada asid deoksiribonukleik yang mana membawa maklumat genetik. Struktur yang seterusnya ialah mitokondria yang berfungsi sebagai menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Struktur seterusnya dikenali sebagai sitoplasma. Sitoplasma ini bertindak sebagai medium tindak balas kimia yang berlaku. Dan struktur yang terakhir ialah struktur paling luar pada sel haiwan. Ini dinamakan membran sel. Ia berfungsi sebagai mengawal pergerakan bahan ke dalam dan luar sel. Kita sudah habis untuk fungsi sel haiwan, maka kita beralih kepada fungsi sel tumbuhan pula. Yang pertama, kita ada nukleus yang mana berfungsi untuk mengawal keseluruhan aktiviti sel. Struktur yang seterusnya ialah mitokondria yang berfungsi sebagai menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Untuk struktur yang ketiga ialah struktur vakuole yang mana mampu memberi sokongan kepada sel apabila ia dipenuhi subsel. Struktur seterusnya dikenali sebagai sitoplasma. Sitoplasma ini bertindak sebagai medium tindak balas kimia yang berlaku. Selepas itu, struktur dinding sel. Sel ini mampu memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Struktur tumbuhan yang keenam ialah dinamakan membran sel, yang mana berfungsi sebagai mengawal pergerakan bahan ke dalam dan luar sel. Dan struktur yang terakhir yang terdapat dalam sel tumbuhan ialah kloroplas, yang mana berfungsi sebagai penyerapan tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Sekarang, mari kita lihat perbandingan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu persamaan sel haiwan dan sel tumbuhan. Untuk persamaan, kedua-dua sel ini mempunyai nukleus, membran sel, sitoplasma dan juga mitokondria. Sekarang, mari kita lihat pula perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Untuk perbezaan, sel tumbuhan ada dinding sel, manakala sel haiwan tiada dinding sel. Sel tumbuhan ada kloroplas, manakala sel haiwan tiada kloroplas. Seterusnya, sel tumbuhan ada vakuole, manakala sel haiwan tiada vakuole. Sel tumbuhan ada bentuk tetap, manakala sel haiwan bentuk tidak tetap.
Jom jawab soalan dalam slot refleksi. Labelkan struktur sel pada gambar di bawah. Mitokondria, nukleus, sitoplasma, membran sel, dinding sel, vacuole, chloroplast. Bulatkan jawapan yang betul. Apakah P, Q dan R? P adalah sitoplasma. Betul, Q adalah nukleus. R pula mitokondria. Tepat sekali. Mari kita cari jawapan yang betul. Well done! Maklumat di bawah adalah ciri satu struktur dalam sel. Apakah struktur tersebut? Ia mengandungi maklumat genetik sel dan mengawal keseluruhan aktiviti sel. Adakah anda bersama saya? Betul, jawapannya adalah nukleus. Well done. Terima kasih. Jumpa lagi.